Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat tengah hari saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton siaran di rakyat.my kita pada tengah hari ini. Baiklah, pada tengah hari ini kita membincangkan suatu tajuk ya, iaitu PRU15 mood pengundi dan juga peluang BN dalam PRU15. Bersama-sama saya pada tengah hari ini ya, kita ada Datuk Akmal Ihsan Mukhlis, iaitu seorang aktivis pemerhati politik semasa pada waktu ini, pada ketika ini ya, yang akan melihat daripada sudut pandang daripada sudut jurnalisnya bagaimanakah ya mood pengundi dan juga peluang BN ini untuk memenangi PRU15 kelab. Itulah dia cerita kita pada tengah hari ini. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Baiklah ya. Kita jangan buang masa lah kan. Yeah. Nak kita introduction ke mukadimah ke ni. Kita kan. Baik, kita go through the point je lah kan. Baiklah. Secara kasarnya ya, apa pandangan Datuk berkenaan dengan situasi politik semasa pada hari ini? Ya, kalau kita melihat pada keadaan sekarang yang sebenarnya, situasi politik di negara kita ni sebenarnya menarik perhatian ramai orang. Di saat negara kita masih dalam darurat, bukan saja rakyat di negara kita berminat untuk mengetahui perkembangan terkini politik, orang di luar negara pun turut mengambil tahu tentang perkembangan yang berlaku di negara kita ni. Cuma di saat ini disebabkan politik Malaysia berada dalam situasi yang agak berbeza daripada sebelum ini. Jadi ramai yang melihat apabila proklamasi darurat disiharkan dan keadaan politik kita agak berbeza dengan amalan politik sebelum ini. Jadi dia agak menarik untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut setiap apa yang berlaku. Dalam keadaan sekarang ini saya melihat rakyat dia memerhati tentang perkembangan politik yang berlaku setiap hari. Dia memerhati apa yang akan berlaku seterusnya, apa yang akan berlaku besoknya, dan apakah kesudahan politik Malaysia ni. Yalah, dalam keadaan sekarang ni kita tengok orang membicarakan tentang tiga parti besar di negara kita sekarang ni. Dulu apabila kita ada banyak parti di negara kita ni, saya ingat dulu daripada pilihan raya ke-10, 11, 12, 13, orang bercakap tentang kemungkinan wujud dua parti besar je di negara kita ni. Sama seperti di Amerika Syarikat, United Kingdom, dua parti dominan. Orang akan beri perhatian kepada dua parti. Sistem bipartisan lah tu. Ya, bipartisan. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni dah berbeza pula. Daripada dua jadi tiga parti besar. Kita ada Barisan Nasional, kita ada Pakatan Harapan, kita ada Perikatan Nasional. Jadi dia situasi dia berbeza dah. Kalau dulu ada dua parti senang nak pilih A atau B. Dan apabila ada tiga parti ni, dan tiga-tiga parti ni pula ada pengalaman memerintah negara pula. Jadi rakyat dia berpeluang untuk melihat dengan lebih jelas parti mana sebenarnya yang memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Dan mereka boleh menilai juga, lebih mudah untuk menilai parti mana yang lebih diyakini untuk mentadbir negara. Kalau ada parti yang dilihat pada pandangan mereka gagal, setelah diberi mandat mereka gagal untuk orang kata melaksanakan amanah dan tanggungjawab diberikan oleh rakyat, jadi mereka lebih mudah buat keputusan selepas ni berbanding dulu ada yang berkata kita cuba, mana tahu pengganti ni lebih baik daripada yang sedia ada. Yang sedia ada ni dah lama sangat, yang baru ni mungkin lebih bagus, mungkin idea lebih baru, mungkin negara kita lebih hebat di bawah pentadbiran baru. Jadi dalam keadaan sekarang ni dah ada pilihan, diorang dah lihat kelebihan dan kekurangan setiap parti, dan saya rasa pada ketika ini rakyat akan lebih mudah untuk membuat keputusan untuk memilih mana-mana parti pada pilihan umum akan datang. Itulah dia. Kalau kita lihat sekarang ni, rakyat dah ada pilihan tiga parti ya. Antara orang kata Pakatan Harapan ya, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Tapi kita lihat kenapa dalam berita-berita sekarang ni, kenapa BN pula yang kita lihat lebih menonjol dalam situasi sekarang, walaupun BN ni orang kata apa, cuma orang kata dalam ketengahan in the middle. Jadi macam mana yang kita boleh nampakkan BN ni saja yang boleh lebih menonjol buat masa ni? Ya,
Kalau kita tengok waktu Pakatan Harapan Merintah selama 22 bulan mereka menjadi tumpuan media, termasuk di media sosial kerana ketika itu orang teruja nak tahu apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan ini. Yalah, dalam Pakatan Harapan pun kita lihat orang menganggap mereka dibarisi oleh ramai pemimpin berwibawa dan hebat. Itu cerita dia. Bercakap pun hebat, ketika berceramah hebat, bercakap dalam media sosial hebat, menulis hebat. Tetapi apabila diberi mandat, diberi tanggungjawab untuk mentadbir negara, senario yang amat berbeza berlaku. Mana dia kecekapan mereka mentadbir negara tak seperti jangkaan rakyat ketika mereka bercakap. Ya, mereka pandai mengkritik, pandai memberi pandangan, sepatutnya kerajaan buat begini-begini, dan apabila tanggungjawab itu diberi pada mereka, seolah-olah mereka hilang punca pula. Dan waktu itu memang rakyat memberi perhatian lebih kepada Pakatan Harapan, sama ada memberi pandangan yang positif atau negatif. Tetapi apabila sampai ke tahap selepas tahun, ialah kita tahulah, biasa dalam satu hari ni apabila orang baru dapat jadi Perdana Menteri ke mentadbir, orang akan beri perhatian lah, nak tengok 100 hari apa dilakukan. Dan orang akan tengok pula selepas tahun mana janji dah ditunaikan, mana yang belum, mana yang dah dikencing rakyat, mana yang belum dikencing rakyat. Dan selepas tahun apabila tidak berlaku banyak perubahan dan lebih banyak kecaman akan berlaku. Dan dalam konteks yang tadi Mahdi tanya, kenapa dulu orang fokus pada Pakatan Harapan, sekarang lebih pada PN pula. Okey, dalam keadaan sekarang orang sedang menilai sebenarnya PN pula. PN dah lebih setahun lebih kurang setahun lebih sikit memerintah, rakyat sedang menilai. Dan dalam waktu yang sama mereka rasa mungkin yalah keadaan pandemik ni, COVID-19 ni menyebabkan orang tak berapa nampak fungsi kabinet kerajaan ni, jemaah menteri dia tak berapa, mungkin dia melihat tak berapa berfungsi. Jadi dalam keadaan sekarang orang dah berkira pula ni, perlu ke tukar kerajaan PN ni kepada kerajaan baru. Kita ada 3 pilihan tadi, macam saya cakap. Pakatan Harapan orang dah tahu kelebihan dia apa, kelemahan dia apa. Barisan Nasional ni 60 tahun memerintah. Orang dah tahu siapa pemimpin mereka yang bagus, yang kurang menonjol ke, atau siapa yang boleh ketengahkan di masa hadapan. Dan dia punya track record dia sangat banyak, Barisan Nasional. Dan berbeza dengan Perikatan Nasional dia. Dia baru dalam setahun. Orang kata setahun jagung tak banyak lah. Dia punya track record yang boleh kita nilai ataupun yang boleh dibanggakan, yang boleh diletakkan sebagai suatu entiti lah, dibanggakan. Tetapi sebenarnya waktu lah, kita pun perlu berlaku adil juga. Betul. Mereka baru setahun. Kalau dah 10 tahun tu mungkin berbeza. Tapi mereka tu kebanyakannya memang daripada dulu lagi pun dah pernah menjadi pemimpin juga. Cuma berbezanya Perikatan Nasional ni, pada pengamatan saya, rakyat melihat Perikatan Nasional ni agak berbeza. Orang yang merupakan ahli parti tertentu dia akan melihat Perikatan Nasional ni berbeza daripada rakyat biasa melihat. Pertamanya, kita kena ingat di dalam Perikatan Nasional ni dia ada ramai ahli parlimen UMNO, Barisan Nasional yang melompat. Okey. Dan dicop oleh ahli-ahli parti mereka yang asal sebagai pengkhianat. Yang kedua, kita kena ingat dalam Perikatan Nasional ni sebahagian menteri ialah warisan daripada Pakatan Harapan. Betul. Mereka ialah menteri sewaktu Pakatan Harapan merintah dulu. Betul. Dia juga menteri yang sama. Contoh Azmin Ali, Zuraida, menteri kereta terbang kita tu. Mereka dulu masa Pakatan Harapan merintah, mereka berada dalam kabinet. Di dalam Perikatan Nasional pun mereka berada dalam kabinet. Jadi rakyat melihat bukan semata-mata parti bersatu je dalam Perikatan Nasional ni. Dia ada gabungan daripada bekas-bekas menteri, timbalan menteri zaman Pakatan Harapan dan daripada BN dan UMNO ni. Jadi dia jadi seolah gabungan baru, dan orang tak boleh nak agak setakat mana kemampuan sebenar gabungan baru ni, kabinet baru ni. Jadi orang selalu tertanya-tanya juga, diorang ni okey tak okey? Diorang mentadbir ni adakah negara kita ni akan dapat dibawa lebih maju lagi berbanding zaman Barisan Nasional? Sebab sekarang ni kalau orang nak compare Barisan Nasional dengan PH, orang tahu dah jauh sangat beza antara PH dengan Barisan Nasional. Dan sekarang ni yelah, waktu 22 bulan mereka merintah pun kita tengok, kalau dalam media sosial pun kita lihat komen-komen
agak kejam jugalah komen-komennya terhadap PH ni. Dah tak ada tapis lagi dah. Cuma sekarang ni senyap sikit. Orang tak bercakap sangat pasal Pakatan Harapan. Yalah, mungkin pimpinan Pakatan Harapan pun dia kurang mengkritik Perikatan Nasional ni. Mungkin mereka ada strategi tertentu untuk menarik perhatian rakyat menjelang pada pilihan umum akan datang. Mereka kurang dulu melakukan aktiviti yang boleh mengundang kecaman rakyat kepada Pakatan Harapan. Yalah, kita tahu Pakatan Harapan dulu isu manifesto dia, macam-macam rakyat bercakap pasal manifesto dia, janji yang tak ditunaikan, janji-janji palsu ni ke, tentang minyak, harga minyak, pasal pemasukkan tol, anak muda berminat dengan PTPTN tapi harapan hampa akhirnya PTPTN kena bayar juga, dan berbagai lagi janji-janji yang langsung tak ditunaikan, dan malah ada antaranya langsung tak diusahakan pun untuk ditunaikan, dibiarkan begitu saja. Itu cerita dia. Setidak-tidaknya Barisan Nasional di zaman Perdana Menteri terakhir mereka ialah Datuk Seri Najib pun, setidaknya banyak yang telah dilakukan di dalam apa yang ditawarkan manifesto. Lebih 90% telah ditunaikan. Cuma waktu tu mungkinlah ada beberapa faktor lain yang menyebabkan rakyat nak mencuba juga parti baru untuk merintah negara kan. Jadi untuk Perikatan Nasional, saya melihat dalam keadaan sekarang rakyat masih lagi memati dan nak menilai kemampuan sebenar kerajaan Perikatan Nasional ni. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, kenapa walaupun rakyat dilihat untuk menilai Perikatan Nasional, tapi kenapa masih lagi dibandingkan dengan Barisan Nasional ni? Maksudnya bila orang kata nak banding mesti nak dibandingkan dengan satu Barisan Nasional. Lepas tu kalau nak cerita pun, cerita orang PN ni pun dia akan pergi untuk ceritanya, akan pergi untuk nak mengetahui apa yang akan BN buat. Patutnya sekarang ni kalau kata PN dibandingkan PH lah sebab dua-dua baru kan. PN boleh dibandingkan PH mungkin. Tapi cerita je sepatutnya kalau katakan media kerajaan ni sepatutnya lebih menumpu kepada apa yang PN buat. Tapi sekarang ni kelihatan tak ada cerita apa yang PN buat, tapi lebih ceritanya kepada apa yang UMNO nak buat. Itu cerita je tu. Apa pandangan Datuk mengenai perkara ni? Yelah, kalau nak buat perbandingan jurang track record antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional ni memang jauh sangat. Pencapaian BN dengan pencapaian Perikatan Nasional pun jauh sangat beza dia. Yelah, orang boleh kata tak adalah membandingkan sebuah kerajaan baru dengan kerajaan dah lama memerintah. Memanglah kerajaan pemerintah tu banyak track record dia. Kerajaan baru ni track record dia sikit lagi. Tetapi sebenarnya kalau kerajaan baru tu dia mempunyai barisan kepimpinan yang berkesan, dia mampu mencorak pentadbiran negara dengan baik, orang akan beri perhatian lebih, orang akan lebih kagum dengan kerajaan sebegini. Tetapi apa yang berlaku sekarang, bila rakyat melihat Perikatan Nasional ni tak jauh beza sangat pun dengan Pakatan Harapan, dan mereka tak mampu nak bawa perubahan ketara kepada negara kita ni. Jadi bila begitu rakyat jadi macam boring. Macam boring. Tengok PN ni apa yang best dengan PN Anak muda pun tanya, apa yang bagus PN untuk kami Orang yang senior ni pun sama juga. Apa PN buat untuk kerajaan? Yelah, kalau setengah orang tu dia banding tentang apa yang dapat pada dia. Apa dapat pada dia betul? BN bagi ni, PH bagi ni. PN bagi apa? Tambah zaman Covid ni ramai orang susah. Kan? Sekarang terlalu ketara, yang ramai yang susah pertamanya kerana pembuangan besar-besaran pekerja. Kerajaan umum ada lebih 700,000 lebih orang yang telah dibuang kerja atau menganggur sekarang kan. Jumlah yang besar tu. Betul. Mana kadar pengangguran lebih 4%. Maknanya ini memberi kesan yang besar kepada taraf hidup penduduk dengan kehidupan harian rakyat yang terutama yang berpendapatan kecil. Jadi ini sikit sebanyak dia akan menjejaskan orang kata pandangan rakyat terhadap prestasi kerajaan. Itu belum lagi tentang isu-isu lain, tentang isu ekonomi, kos hidup yang banyak memberi kesan secara langsung kepada rakyat. Bila rakyat tak ada duit ataupun kurang duit berada di tangan, dia sebanyak dia akan pandang serong lah pada kerajaan. Dia rasa syok tu dah tak ada. Dah tak ada. Dia yang syok ni jadi kerajaan ni kalau rakyat syok kat kita. Ini kita. Kalau rakyat mula syok, lepas tu perlahan-lahan dia dah tak syok. Lepas tu dah dia diam je. Dia dah jadi anti-climax. Jadinya benda tu dia dah memakan diri dia balik lah. Maknanya kerajaan tu dia gagal mengekalkan momentum.
Rasa seronok tu. seronok rakyat kepada kerajaan sedia ada tu, dia gagal nak kekal momentum tu. Jadi kalau dia dapat kekal momentum, saya rasa orang akan terus beri perhatian pada Perikatan Nasional. Tapi dalam keadaan sekarang ni, tak tahu. Kita tak tahu, macam kerajaan kadang macam hilang punca ke. Menteri-menteri pun, rakyat pun, yelah, dalam keadaan ni kalau tanya rakyat pun, kebanyakan rakyat pun tak kenal siapa menteri, siapa timbalan menteri. Itulah dia sekarang ni. Ha. Itulah dia sekarang ni ceritanya. Okey, baiklah ya. Kalau kita cerita pasal UMNO, Barisan Nasional sekarang ni, kan? Apa sebenarnya yang Datuk nampak berkenaan dengan UMNO ni? Adakah ianya macam seperti satu paksi yang mana okey, teruskan bersama dengan PN, kemudian pula satu paksi lagi keluar daripada PN, kan? Ataupun ceritanya apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni pada pandangan Datuk? Pada saya lah UMNO ni sebuah parti yang terbesar lah di negara kita yang masih ramai peminat. Dan mereka ataupun UMNO ni sebenarnya sebuah parti yang pada saya kalau berlaku pilihan raya umum ke-15 nanti pun masih akan dapat memenangi banyak kursi. Mungkin yang terbanyak berbanding dengan parti-parti lain di negara kita ni. Ya, macam dalam keadaan sekarang ni orang tertanya-tanya apa kesudahannya soal hubungan UMNO dengan Perikatan Nasional bila keluar, adakah akan berlaku pilihan raya waktu terdekat ini, apa akan berlaku. Masing-masing ada pandangan, ada versi tersendiri. Kita pun dengarlah macam-macam teori kat bawah ni tentang hubungan UMNO, PN dan sebagainya, tetapi apa kesudahannya? Rakyat tertanya-tanya. Tetapi pada saya lah UMNO ni sebenarnya orang banyak nak berkawan dengan UMNO ni. Sebab kalau UMNO ni kalau bertanding solo pun, yelah, kalau pada saya pun kalau UMNO tu solo untuk mendapat 112 kursi parlimen tak mungkin lah. Tidak mungkin. Sebab kawasan dominasi atau majoriti Melayu ni tidaklah terlalu banyak, kan. Jadi kalau kita andai lah kalau UMNO bertanding katalah antara 90 ke 100 kursi parlimen tu, mungkin takkan menang semua. Takkan menang semua. Tak logik lah menang semua. Kita tahu kawasan-kawasan macam Pematang Pauh kalau berlawan UMNO berlawan dengan Anwar Ibrahim Pematang Pauh, tak mungkinlah kita menang. Kan? Ada tempat-tempat yang majoriti Melayu memang solid pemegang lah. Kita tak boleh menang. Tapi pada saya, daripada UMNO bertanding mungkin hampir 100 kursi, dia masih ada peluang untuk menang 70 ke 80 kursi dalam keadaan sekarang. Jadi 70 ke 80 kursi ni pun pada saya satu jumlah kursi yang sangat besar. Dan dia boleh menjadi penentu untuk membentuk kerajaan campuran di kemudian hari. Dalam keadaan sekarang ni pun kalau saya melihat, kalau orang selalu bertanya saya, kalau berlakulah pilihan umum antara Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, pada pandangan Datuk, siapa akan menang? Saya cakap tidak ada satu parti pun pada pandangan saya lah, mungkin saya silap, yang akan berjaya mendapat sekurang-kurangnya 112 kursi pada pilihan umum akan datang. Sebab setiap parti ni dia ada pengikut dah. Macam Perikatan Nasional pun dia dah ada pengikut dia dah ada peminat dia. Ada rakyat yang mungkin kali pertama akan mengundi berminat nak mengundi PN juga selain mengundi PN. Jadi kita tak tahu pattern dia macam mana pada pilihan yang akan datang. Tetapi saya percaya, secara kasarnya saya melihat tidak akan ada pun di antara tiga parti ni yang akan berjaya mendapat 112 kursi. Contohlah kata yang digembar-gembor kononnya Bersatu nak bertanding 100 kursi. Mungkinkah Bersatu boleh menang 100 kursi yang dia bertanding? Rakyat memandang sinis bila Bersatu nak bertanding 100 kursi dan nak menang banyak kursi ni. Rakyat memandang sinis sebenarnya perkara ni. Kalau UMNO ni orang tak heran sebab orang dah tahu dia dah biasa bertanding hampir 100 kursi. Dah biasa daripada pilihan raya pertama sampai yang pilihan raya ke-14 itu. Jadi orang tahu track record dia boleh dapat puluh-puluh kursi ni, dia boleh, bukan tak boleh. Kalau yang PH ni kita kena tengok pula pada pilihan raya akan datang ni. Sebab pertama kita tahulah undi masyarakat Cina majoriti masih tetap bersama Pakatan Harapan. Dan saya juga percaya undi majoriti kaum India pun masih bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi yang akan menentukan siapa yang akan mendapat sokong yang banyak ni ialah undi Melayu ni ke mana. Kalau undi Melayu ni banyak kepada Barisan Nasional, peluang lebih kepada Barisan Nasional. Kalau undi Melayu ni banyak kepada Bersatu, dia akan pergi kepada Bersatu. Sebab saya tak yakin ataupun saya susahlah nak mengatakan bahawa orang Cina atau India yang penyokong Toto PH ni akan mudah beralih arah
balik arah ni untuk menyokong orang yang lompat parti daripada PH ni. Contoh Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pagoh. Saya tak rasa orang Cina di Pagoh, India Pagoh yang dulu menyokong dia atas dasar Pakatan Harapan, kali ini dia akan menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai calon bersatu ataupun Perikatan Nasional. Saya tak rasa dia akan dengan mudah memberi undi kepada PH. Sebab pada orang PH pun, orang yang melompat parti, meninggal parti di saat mereka menjadi kerajaan, itu adalah pengkhianat. sama juga lah UMNO. Walaupun dia dah kalah, tapi orang yang dipilih kerana bertanding atas tiket presiden melompat juga, tetap dianggap sebagai pengkhianat. Jadi orang dianggap sebagai pengkhianat ni, adakah orang akan mudah memaafkan dan memberi undi kepada dia kerana jawatan dia sebagai Perdana Menteri ke, Menteri Kanan ke, Menteri ke? Saya tak rasa begitu. Dia banyak yang akan diambil kira dan bukan mudah lah untuk orang digelar katak ni, pengkhianat ni, untuk dapat majoriti orang yang menyokong dia kerana percaya dia boleh perjuangkan apa yang dikehendaki oleh pengundi, tetapi tiba-tiba mereka beralih arah dan khianati kepercayaan mereka. Okey, gini Datuk. Okey, kalau kita cerita pasal katak-katak ni, kita divert lah sikit kan. Kita keluar sikit daripada cerita katak ni kan. Bagaimanakah pandangan-pandangan pengundi sekarang ni berkenaan dengan parti-parti picisan? Macam Parti Putra Ibrahim Katak kan, yang dikatakan Ibrahim Katak ni kan, Parti Putra Pejuang dan sebagainya lah. Apa pandangan pengundi pada mereka ni buat masa sekarang? Yalah, dalam pilihan raya ni ada banyak faktor. Pengundi ni akan memilih seseorang tu sebagai pemenang lah dalam pilihan raya. Pertamanya mungkin pertama ialah soal parti. Parti yang ada nama ni ada satu kelebihan lah berbanding parti baru, parti tak ada nama, parti yang miskin ni. Kedua, susuk tubuh calon. Biasa orang nak tengok juga, kadang-kadang mungkin parti tu tak popular, tapi susuk tubuh tu disukai, digemari oleh pengundi tempat tu. Pengundi setempat pun kenal dia ni siapa, dia ni banyak jasa dia, banyak berbakti dalam diam-diam ke orang, mungkin dia akan dapat undi. Cuma kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, kalau parti-parti baru dengan ada 3 parti besar ni yang menjadi tumpuan ni, BN, PH, PN ni, saya rasa parti-parti kecil ni susah sikit lah untuk menang walaupun satu kursi lah pada pilihan raya umum akan datang ni. Okey, baiklah ya. Ada beberapa soalan ni yang banyak juga, soalan-soalan kasar ni. Baiklah ya. Rakyat sekarang ni dilihat begitu bijak menilai ya. Adakah mereka akan mengambil sikap orang bagi kita terima tapi undi jangan harap? Mungkin agaknya daripada situ. Pada pandangan saya lah rakyat sekarang ni dia ialah satu dari segi penilaian dia terhadap suatu perkara tu ialah dia lebih kritis dan vokal sekarang ni. Saya ingat dulu waktu saya jadi wartawan di utusan dulu waktu zaman 90-an, awal 2000 dulu kita dalam akhbar contoh kita payah nak dapat komen pembaca kecuali apabila dia hantar surat keluar dalam surat pembaca ataupun kadang dia telefon bagi pandangan dia, dia tak puas hati dengan berita kita siar ke rencana ni kita dapat, tapi komen kita dapat ni terhad. Berbeza sekarang meletup satu isu, timbul satu isu, kita tengok orang share dan komen lagi. Komen bukan bahasa yang cantik-cantik mulut-mulut je semua. Komen pula ada campur kecaman, ada campur maki hamun, ada campur yang positif lah. Tetapi itulah realiti kita kena hadap sekarang ni. Rakyat yang semakin berani bersuara, tak kira lah dia pakai fake account ke, account dia sendiri ke, tetapi mereka melihat satu isu tu dengan lebih serius, lebih kritis, dan mereka vokal menyuarakan apa yang mereka rasa tak betul. Maksudnya sekarang ni pengundi sekarang ni lebih vokal compare dengan dulu. Maksudnya mereka sekarang ni lebih memilih untuk menyuarakan pandangan sendiri berbanding dengan apa yang mereka dapat. Itu pandangan Datuk. Yalah, kalau macam soal apa mereka dapat, rakyat dapat. Yalah, ada rakyat dia akan berterima kasih kepada pemimpin yang membantu mereka. Tak kiralah sama ada dalam bentuk apa-apa saja yang diumumkan oleh kerajaan ataupun secara personal yang dibantu oleh pemimpin tertentu. Itu satu skill lah, kita tak nafikan. Tetapi secara umumnya rakyat akan menilai suatu pemberian tu sama ada berbaloi atau tidak. Dan berbaloi atau tidak dengan undi akan mereka berikan. Kadang-kadang ialah pemberian ni ada makna tersirat. Dan pengundi ialah ada kalanya
kita susah juga nak baca pemikiran pengundi ni. Kadang-kadang pengundi tu walaupun dia di dalam parti A, dia tak mengundi parti A pun masa pilihan raya. Dia undi parti B. Walaupun dia ahli parti A. Dia ada rasa tak puas hati tertentu ke kan? Tak puas hati dengan calon ke, tak puas hati dengan pentadbiran kerajaan ke, apa ataupun permohonan-permohonan dia tak dilayan ke kan. Jadi benda-benda ni dia mempengaruhi apabila musim pilihan raya ni sebenarnya. Okey, baiklah ya. Baiklah. Jadinya sekarang ni sama juga apa yang telah berlaku pada zaman BN dahulu ya. Bukannya banyak perkara, bukannya banyak benda yang mana kita BN telah bagi kepada pengundi. Ya, tapi sekarang ni cerita dia, adakah perkara tu mungkin akan berlaku lagi pada kerajaan PN ataupun tidak? Maksud dia macam mana tu? Maksudnya sekarang ni cerita dia BN dulu dah bagi banyak perkara. Banyak. Lebih banyak saya rasa. Mendapat jasa kepada rakyat lah. Okey. Kan? Tapi sekarang ni adakah perkara tu perkara yang sama akan berlaku balik kepada kerajaan PN kalau katakan kerajaan PN nak buat, ya? Sebab kita tahu sebab sekarang ni kerajaan PN kata apa Tan Sri Muhyiddin dah cakap dia tak ada duit. Tan Sri Muhyiddin dah mengaku dia tak ada duit. Jadinya sekarang ni adakah ya walaupun kerajaan PN berusaha untuk membuat perkara yang sama, adakah ianya dapat mempengaruhi kepada sentimen pengundi ke macam mana sekarang? Ya, rakyat melihat begini. Mana kerajaan yang berjasa, mana kerajaan yang paling banyak membantu, itu akan berada dalam perhatian mereka. Mana kerajaan yang tak membantu rakyat, mana kerajaan mereka fikir sambil lewa membantu rakyat, itu akan diabaikan. Jadi dalam konteks sekarang ni, setiap parti akan berlumba-lumba untuk menunjukkan bahawa mereka ni ada jasa kepada rakyat. Mana dalam masa sama mereka nak tunjuk juga bahawa mereka berkemampuan untuk mencari wang untuk sebagai hasil kerajaan dan untuk dibelanjakan untuk bantu rakyat. Kalau sebuah kerajaan tu dia tahu berbelanja je tetapi tak pandai cari duit, perhabis duit aja, memanglah peringkat awal rakyat sukalah sebab dibantu sana bantu sini, bantu sana bantu sini, tapi akhirnya hutang pun naik tanpa sedar sampai tu tahap akan membimbangkan juga. Kita takut juga macam dulu PH mainkan sentimen kerajaan Barisan Nasional akan bankrupt. Sama lah juga dalam kerajaan sekarang. Kalau tiap-tiap bulan hutang berbilion-bilion, lama-lama rakyat pun bimbang juga. Satu hari nanti kerajaan ni akan bankrupt ke tidak? Bila bankrupt, dia akan tentu ada kesan kepada rakyat. Okey, baiklah Datuk. Kalau kata sekarang ni kita tengok pada pola pengundi sekarang ni antara bandar dengan luar bandar, kan? Adakah masih lagi dapat kita katakan terdapatnya satu safe seat ataupun kursi-kursi yang mana orang kata yang mana kursi-kursi panas, kursi-kursi sejuk, kursi-kursi yang mana orang kata dapat kursi-kursi tradisi, kan? Adakah ianya dapat kekal lagi ataupun ianya mungkin akan berubah? Bab ni sebenarnya susah kita nak simpulkan dalam satu ayat orang kata kan. Ini kursi selamat lah, luar bandar kursi selamat lah untuk BN ke, untuk PN ke. Susah sebenarnya. Sebab sekarang ni rakyat sama ada luar bandar, dalam bandar senang nak berhubung dah. Dan mereka senang nak dapat maklumat yang sama. Berbanding dulu, mungkin di bandar dapat lebih maklumat, luar bandar kurang maklumat. Tapi dengan keadaan sekarang secara online, internet semua, dah mudah dapat maklumat. Cuma dari dulu kita tahu luar bandar ni kebiasaannya menjadi kubu kuat kepada Barisan Nasional, terutamanya kawasan majoriti Melayu. Tetapi orang lupa bahawa dalam keadaan sekarang ni orang Melayu majoritinya sekarang ni dah tak duduk di luar bandar. Kebanyakan duduk di bandar. Kalau tak silap saya, statistik yang terkini jumlah orang Melayu yang duduk di luar bandar, kalau tak silap saya 33% saja. Dan 67% Melayu sekarang duduk di bandar ataupun pinggir bandar. Dan di luar bandar ni dah makin kecil jumlahnya. Dah makin kecil. Jadi, kalau di bandar, cara pemikiran tentu dah sedikit berbeza. Dan politik di bandar dengan luar bandar dah tentu berbeza juga. Itu yang kalau kita lihat sekarang ni, kenapa pengaruh UMNO makin menurun di bandar? Dia masih banyak bergantung kepada kursi luar bandar atau bandar kecil, pekan kecil. Kan? Di bandar kebanyakan kursi UMNO kalah. BN pun tak ada kursi di kawasan bandar-bandar besar. Kalau kita lihat, kalau kita tengok semua ibu negeri di Malaysia ni, tak ada. Ada Barisan Nasional menang? Tak ada. Daripada Kangah sampai Kota Kinabalu, setahu saya tak ada. Semua kursi kita kalah.
ibu negeri Johor, di Johor Bahru pun tak ada. Johor Bahru tak ada. Jadi kalau kita tengok dia punya politik tu berbeza-beza. Kalau macam Barisan Nasional, kalau dia masih mengamalkan cara pendekatan politik sama, bandar dengan luar bandar, pukul rata je, cara yang sama, lama kelamaan BN pun kena tolak, lahirnya tak tahu ke mana dah. Jadi dia perlu berubahlah untuk nak dapat perhatian terutama masyarakat bandar, sebab jumlah terbesar di bandar, bukan lagi di luar bandar sekarang ni. Jadi kalau di bandar ni, kalau kita nak tarik perhatian orang bandar ni, pendekatan politik dia, acuan politik dia mestilah berbeza, ikut apa yang disukai dan apa yang diinginkan oleh masyarakat bandar. Tak bolehlah cara acuan kampung ni kita bawa gunakan untuk politik bandar, dan cara politik bandar bawa pada kampung. Pening dekat bandar luar bandar ni doang ni. Tapi itulah dia, pola pengundi pun sekarang ni kalau kita tengok dah berubah kan, dah tak ada lagi fix antara bandar dan juga luar bandar. Tapi boleh tak kita, ataupun kita boleh letakkan suatu pada usia pula, ya, satu genre tu pada manusia, pada usia pula, ya. Kalau kita cuba, boleh tak Datuk dapat simpulkan apa yang boleh kita dapat katakan berkenaan dengan, ya, pengundi muda, satu. Yang keduanya ialah dan juga pengundi-pengundi yang senior, ya, dan juga pengundi-pengundi yang mana di pertengahan usia ni. Secara umumnya kita selalu mentarifkan beginilah. Biasanya pengundi berusia ni kebanyakan ni diorang masih suka pada parti pemerintah dululah, BN. Sebab diorang membesar, ialah dia melalui zaman susah di zaman BN, dia ada nostalgia dia zaman BN. Itu sebab yang bukan Melayu pun kebanyakan masih mengundi BN. Kalau golongan tua ni di luar bandar, kita yang bukan Melayu masih dia berminat dengan BN, sebab dia melalui zaman sebelum merdeka, dia lalui zaman susah tu, dan dia lalui zaman perikatan. Apabila MCA, UMNO, MIC ni tubuhkan untuk kemerdekaan, dia terlibat mungkinlah, ya, terlibat, dan dia lalui zaman tu, dia rasa nostalgia tu ada lagi, dan dia masih nampak kebaikan dalam perikatan, dalam BN. Tetapi untuk generasi muda atau pertengahan ni, kita susah nak baca sebenarnya, sebab zaman dah berubah. Sebenarnya apa sebenarnya yang parti boleh pegang anak muda sekarang ni untuk mengikat mereka untuk untuk terus nak bersama dengan parti kita? Susah sebenarnya. Ya, dengan generasi TikTok ni kan, yang indinya, kan. Jadi lepas tu kebanyakan diorang ni tak jadi ahli parti pun. Betul. Dia bukan ahli UMNO pun, dia bukan ahli Bersatu pun, dia bukan ahli DAP, dia bukan ahli PKR. Betul. Jadi macam mana nak pegang mereka ni? Itu sebab kalau kita tengok pola pengundian masa pilihan raya, anak muda ni dia lebih kurang sama je. Jumlah yang mengundi BN, jumlah undi PH lebih kurang sama je. Lebih kurang sama je. Tak banyak beza je pun. Ada tempat yang pengundi muda banyak mengundi BN, ada tempat yang mengundi PH. Jadi dia sebenarnya apa yang terfikir di kepala mereka ni, yang mereka rasa sesuai, suka pada hati mereka, dia undi je lah. Kita tak boleh anggap ini totok BN, ni totok BN. Tak boleh juga anak muda ni. Dia tengok apa yang menguntungkan mereka lah sebenarnya. Semua kalau kita lihat kebanyakannya mereka memikirkan apa yang mereka akan dapat, apa yang mereka boleh dapat kalau katakan mereka memilih satu parti tersebut, ya. Tapi itulah untuk kita nak generalizekan, untuk kita nak factorizekan, ya, berkenaan dengan usia ni, adakah ianya relevan ataupun tidak, boleh kita kita buat susah. kategori. Kita tak boleh nak setkan usia sekian-sekian ni dia akan menyokong pembangkang, usia sekian-sekian dia akan menyokong kerajaan. Susah. Sebab sentimen ni boleh berubah-ubah ikut isu, ikut apa yang berlaku saat itu, apa yang ditawarkan waktu pilihan raya. Contohlah macam pilihan raya lepas, kenapa anak muda begitu tertarik dengan PH? Ada banyak faktor, tetapi kita ambil satu faktor je lah, soal manifesto, yang perbandingan apa ditawarkan oleh BN, apa ditawarkan oleh Pakatan Harapan. Anak muda dia lebih tertarik atau lebih senang termakan umpan benda yang manis ke benda yang masam, atau benda yang tawar? Dah tentu benda yang manis kan. Jadi contoh anak muda dia dengar PTPTN hapus, wah syok ni, tak payah bayar, pinjam berpuluh-puluh ribu tak payah bayar. Itu yang menarik. Itu menarik lah. Minyak harga murah, walaupun dipakai motor lah kebanyakan kan, anak muda ni pakai motor atau kereta sisi kecil kan, tetapi penjimatan besar untuk dia kalau minyak murah. Betul kan? Betul. Lepas tu tol percuma,
Siapa tak nak balik kampung jumpa keluarga, tol percuma. Dia boleh merayau selalu. Kan, tanpa perlu membayar tol yang banyak. Jadi benda-benda ini menarik minat mereka. Walaupun orang kata itu janji-janji manis yang kemudian tak tertunai, tetapi mereka termakan juga umpan itu. Jadi kalau pilihan raya akan datang, kalau orang tanya saya kan, pilihan raya datang, adakah anak muda akan mudah tertipu lagi macam sekarang, macam pilihan raya depan? Saya kata, boleh je tertipu. Orang yang dewasa pun mudah tertipu, apa lagi anak muda yang baru nak bertatih, baru nak memahami politik ni kan. Dia tengok ada tawaran menarik, janji menarik, yang menguntungkan dia, why not? Dan dia punya usaha pun tak banyak pun, hanya pergi memangkah je. Ya, betul. Modal dia hanya pangkah. Modalnya hanya pangkah saja. Kemudian dia akan dapat macam-macam habuan untuk dia. Dia lebih baik mengharap. Okey, baiklah ya. Apakah kekurangan kita sekarang ni kalau katakan kita ni tak bersama dengan PN? Kalau lah kita tak tahu, petang ni pun kabarnya ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO apa keputusan buat pun kita tak tahu, kita tunggulah keputusan apa yang diumumkan. Dia ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada banyak sebenarnya boleh dikatakan tentang kelebihan dan kekurangannya. Tetapi mungkin saya boleh sentuh sikit je lah beberapa. Pertamanya, kalau UMNO dan BN ni sudah tak ada dalam Perikatan Nasional. Buat pertama kalinya mereka akan bertanding dalam pilihan umum sebagai pembangkang. Kalau bertanding sebagai kerajaan, banyak kelebihan. Yalah, kita tahu benda rahsia umum, orang tahu. Dan sebagai kerajaan, kita banyak kemudahan boleh digunakan untuk bantu kempen kita, untuk menyebar maklumat, untuk buat program dengan rakyat, untuk mengajak rakyat bersama kita, undi kita lagi. Tetapi kalau kita bertanding, ataupun BN bertanding sebagai pembangkang buat kali pertama, banyak juga kekurangan yang perlu dihadapi. Pertamanya, dia dah bukan kerajaan. Pertama kali bertanding sebagai pembangkang ni. Kedua, pilihan raya perlukan belanja yang besar. Adakah BN dan UMNO ni punya jumlah wang cukup untuk menghadapi pilihan raya melawan kerajaan ni? Pengalaman BN sebagai pembangkang ni tak sebanyak macam pengalaman PAS. Pembangkang, mereka dah biasa susah. Mereka dah tahu berbelanja pilihan raya taklah sebesar macam mana Barisan Nasional berbelanja. Lagi satu, jentera Barisan Nasional dah biasa berbelanja kadang-kadang mewah. Besar dan mewah kadang-kadang. Dan ini buat kali pertama mereka akan berbelanja dengan jumlah perbelanjaan yang agak terhad. Jadi kita tak tahu sejauh mana keberkesanan jentera Barisan Nasional ni nanti. Dan mungkin ini akan beri satu kelebihan kepada PN sebab dia kerajaan. Dia ada jentera dia sendiri. Walaupun ahli parti bersatu lah, orang kata ahli dia sikit. Ada yang cabar beritahu saya kurang 200,000 ahli dia sebenarnya. Ahli paling ramai pun katanya dekat kawasan Presiden lah, Paguh. Itu pun hanya 2,000 lebih orang kata. Saya tak tahu, saya tak ada angka yang betul-betul, saya tak ada. Tapi itu yang saya dengar daripada pihak-pihak tertentu lah. Jadi ahli pun tak ramai. Jentera maknanya kalau ahli tak ramai, jentera pun tak besar. Tapi diorang ada duit yang cukup untuk gerakkan jentera. UMNO ni, BN ni, dia ahli ramai, jentera ada. Di mana dana dia nak dapat untuk nak memastikan jentera berjalan lancar pada pilihan raya datang? Tapi gitulah je. Kalau katakan kita biasanya kalau katakan belanja pilihan raya ni, dianya perpendicular, dianya berkadar langsung, Belanja pilihan raya berkadar langsung dengan apa yang pengundi boleh dapat pada waktu kempen. Pengundi boleh dapat pada waktu kempen. Adakah sekarang ni kita dapat dari sama juga macam PRU yang lepas. PRU lepas Pakatan Harapan, belanja pun tak adalah orang kata outbid kepada Kerajaan Barisan Nasional. Belanja mereka pun tak adalah, tapi mereka mampu memenangi pilihan raya. Adakah itu sebagai suatu faktor yang besar ke macam mana? Kita jangan lupa, walaupun Pakatan Harapan bertanding tempoh hari dia sebagai pembangkang, tapi jangan lupa mereka memerintah negeri-negeri yang kaya, Pulau Pinang, Selangor, dan mereka dah ada duit untuk bertanding pada pilihan umum yang lepas. Sebelum-sebelum tu mungkin tak ada, tapi bila dah di Pulau Pinang berapa penggal mereka memerintah, di negeri Selangor dah berapa penggal mereka memerintah. Tolaklah soal Kelantan tu kan. Ni dua negeri yang ada duit. Yang di Pulau Pinang di bawah DAP, di Selangor bawah PKR. Jadi masing-masing ada negeri masing-masing, dan mereka ada dana untuk nak membiayai
pilihan raya, perbelanjaan pilihan raya mereka. Jadi jangan kata PH tak berbelanja besar pada pilihan raya lepas. Pada saya, dia orang belanja besar. Kita tengok dalam dia punya perang cyber dia pun tak mungkin berbelanja sikit. Tak mungkin belanja sikit. Begitu juga kalau kita tengok di Sabah di Sabah masa pilihan raya negeri Sabah baru ni, ada orang bercakap pada saya tentang jentera cyber DAP. Kenapa DAP boleh tewaskan MCA kalah 6 kursi. DUN tadi kalah 6-0. Dan ada satu orang ni Cina dia cakap, "Datuk, you tengok tak macam mana DAP dia punya jentera cyber dia main peranan poster dia, video dia, Datuk tengok tak? Oh, jauh lebih dahsyat daripada Barisan Nasional punya lah." Yang bercakap ni pada saya dia orang BN. Cina BN, tapi dia memantau, dia memerhati, dia pun terkejut tau. Dia kata, "Ui, sangat hebat," dia kata. Cara MCA tak buat pun macam tu dia kata. Jadi kalau begitulah dengan diorang punya poster besar-besar, billboard, signboard, ingat belanja sikit ke PH pada pilihan raya lepas? Saya tak percaya mereka belanja sikit, mereka belanja besar juga. Dan pun banyak penyumbang juga dana pilihan raya. Okey, baiklah kita ni nak mengucapkan terima kasih jugalah kepada saudara Himan Hassan kerana menonton siaran kita pada ini. Kita tahu dia ni kawan-kawan, ketua penerangan PBBM Perak, pemuda PBBM Perak. Terima kasih diucapkan kepada Himan Hassan kerana menonton siaran kita pada tengah hari ini Okey, baiklah. Dan juga siaran tengah hari kita ni kita ada penaja-penaja Datuk. Ada penaja. Ada penaja-penajanya kan. Kita ada GTR.live yang akan menerima tempahan-tempahan daging sepanjang perayaan ni sampai bila-bila lah kan. Dan juga ada perniagaan kuih. Jadinya tuan-tuan boleh tengoklah iklan yang berada di skrin tu kan. Sambil-sambil kita cakap ni ada iklan sebenarnya. Okey. Yelah kan nak untuk nak perniagaan online sekarang ni memang jadi perhatian rakyat kan. Kita bantu-bantu kepada rakan-rakan dan juga rakan-rakan yang mana ingin mengiklankan sama boleh menghubungi kami sekarang ni. Boleh kita inbox ke apa ke kan dalam kita punya sistem tu. Okey, baiklah ini orang kata pesanan penaja. Ini orang kata pesanan penaja lah kan. Okey. Sebab soalan tadi tu situasi panas sangat, jadinya ada satu benda yang mengendurkan keadaan sekejap. Okey, sekarang ni kalau kita lihat Datuk adakah sosok Fatul calon itu sendiri macam Datuk Seri Zahid Hamidi sekarang ni yang dikatakan sebagai kluster mahkamah akan memberikan kesan kepada sentimen pengundi? Yelah, secara umum kalau kita kata langsung tak ada kesan tu macam tak logik lah. Tak logik lah sebab kalau disebut pengundi ni sebahagian besarnya dia bukan ahli parti mana-mana pun. Dia orang biasa. Dia menunaikan tanggungjawab dia sebagai pengundi. Dan pada pilihan raya dia ada pilihan. Nak mengundi siapa? Dia pasti akan pilih yang terbaik pada dia, pada pandangan, pada persepsi dia, kacamata dia lah kan. Jadi dalam isu-isu yang dilabelkan kluster mahkamah ni kadang-kadang nampak macam betul, tapi kadang-kadang benda tu macam tak ada isu pun. Kenapa saya bercakap begitu? Okey, kita tengok contohlah kita ambil susuk tubuh Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia dah berapa kali masuk penjara? Dua kali saja, dan dapati bersalah pun. Bersalah. Tetapi bertanding pilihan raya tetap menang. Betul. Bertanding sebagai ketua umum tak ada siapa berani cabar dia. Menang percuma aja. Betul. Ada kesan? Tak ada kesan sebenarnya. Rakyat tak kisah pun. Kalau kata yang tak kisah tu ahli parti dia. Betul, dia menang ketua umum. Tak ada kisah, memanglah dia mungkin boleh kontrol sebagai dia ketua umum, dia boleh kontrol. Okey, mesti undi dia untuk dia menang. Tapi di tempat dia bertanding, menang je. Anwar Ibrahim bertanding di Park Prison, bukan kubu dia pun, menang je. Ada yang kisah? Kalau ikutkan tak nampak tak kisah. Itu orang yang dah dapati bersalah. Kita tengok orang contoh kedua, Ling Wah Eng, pernah masuk penjara juga, dapati bersalah. Kan? Dan menjalani hukuman, bertanding, menang je. Dekat Pulau Pinang bertanding jadi ketua menteri lagi. Mana dalam parti dia masih lagi Setiausaha Agung.
Tak ada siapa berani cabar dia sampai sekarang pun. Kalau kata macam saya cakap tadi, kalau rakyat tak suka dia takkan menang bertanding di mana-mana kawasan pilihan. Tetap menang. Itu sosok tubuh yang dah dapati bersalah dan telah menjalani hukuman. Ini kita nak bercakap orang yang belum dapati bersalah mahkamah lagi. Baru bicara. Belum dia dapati bersalah. Yang kita gopoh sangat nak buat apa? Yang mengundi itu besok nanti bukan kita je. Yalah, orang lain ni. Kalau kita kata orang pengundi takkan mengundi kan. Kita belum tengok lagi. Kalau Datuk Seri Zahid Hamidi bertanding bagi Datuk, adakah dia kalah? Atau dia bilang secara silap undi lagi naik? Undi naik, betul? Sebab orang setengah percaya ini adalah pendakwaan politik terhadap dia. Macam Datuk Seri Najib. Kalau dia bertanding di Pekan sekarang. Ya, kalau kata dia boleh layak bertanding agak-agak dia kalah ke di Pekan bertanding sekarang? Saya rasa mungkin majoriti lagi besar. Saya rasa majoriti lagi besar. Udahlah berapa penggal ni, majoriti dia ialah yang tertinggi di kalangan calon BN yang bertanding. Dah 2-3 penggal dia kan. Dia paling tinggi. Kalau dia bertanding sekarang, saya rasa undi dia lagi mencanak tinggi. Jadi, apa isu dengan kluster mahkamah ni? Kalau orang tu belum habis proses pengadilan untuk dia, rayuan pun belum selesai. Jadi, ialah orang yang tak suka UMNO, tak suka sudut tubuh Zahid Hamidi ni, dia akan berusaha lah untuk melemahkan Zahid Hamidi. Tapi dalam keadaan sekarang, ialah kita bertahu Zahid Hamidi bukannya orang baru dalam politik. Dia pun dah pernah hadapi macam-macam cabaran dalam politik. Waktu kita ingat, kalau ingat dulu waktu zaman reformasi, zaman Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi ni dia pernah kena ISA juga. Kena ISA. Waktu dia ketua muda, macam-macam dia kena. Sebab dia dikaitkan Anwar Ibrahim. Macam-macam Tun Dr. Mahathir kenakan dia dulu, tekanan terhadap dia dulu. Dia boleh sebab dan dia terus menaik dalam politik pun. Tak terus jatuh pun. Setengah orang kena tekan jatuh terus. Dia terus naik. Dan sampai dia jadi presiden. Jadi dalam keadaan sekarang, saya tak rasa Zahid Hamidi kalau dicabar pun, dia tidak akan jatuh dengan mudah. Dia tidak akan jatuh dengan mudah sebab pada pemilihan lepas pun, bertanding berapa penjuru, dia dapat 99 atau 100 bahagian yang mengundi dia. Setidaknya terbukti lebih separuh bahagian UMNO bersama dengan dia. Jadi dalam keadaan sekarang, orang bising, Zahid perlu tak jawatan. Kan? Orang nak tahu siapa yang patut ganti Zahid ni sekarang. Ataupun ada orang nak nampak bayangan siapa yang nak bertanding jawatan presiden akan datang. Kalau kata Zahid katalah bertanding lagi, orang nak tengok juga siapa yang nak berlawan Zahid ni. Orang ni okey tak okey. Kalau yang nak mencabar tu orang biasa-biasa, atau dia bukan material untuk jadi presiden, atau bukan material untuk jadi Perdana Menteri, buat apa nak cabar Zahid? Orang kata begitulah. Kalau yang bakal nak berganti tu orang yang wibawa dia, orang rasa ini okey lah kan. Itu mungkinlah ahli pun menilai pun okeylah, kita ada alternatif. Ini setakat suka nak tukar, akhirnya dia apa? Lagi berceramuk, lagi susah. Okey, baiklah ya. Adakah benar majoriti pengundi ni akan menolak BN sekiranya Zahid Hamidi ni menjadi calon Perdana Menteri? Menolak BN atau PN? BN. Susah sebenarnya nak cakap sebab kita tak tahu pertamanya pilihan hari tu bila. Politik ni dinamik orang cakap kan. Dan mood pengundi ni pun dia boleh berubah-ubah ikut kepada situasi semasa. Kalau pilihan raya sekarang, mungkinlah isu macam saya cakap je lah, orang tak puas hati dengan PN ni dalam soal pengurusan COVID, soal rentah negeri pun orang tak puas hati kan ni. Soal rentah negeri, soal ekonomi, kos hidup rakyat yang barang-barang melambung-lambung sekarang ni. Lepas tu pelaburan entah ke mana, wujud tak wujud ke, banyak tak banyak, dan kenapa kerajaan banyak berhutang ni, kenapa? Taraf hidup rakyat ni, keadaan hidup rakyat ni macam mana? Itu mood sekarang, bermakna dia ada sentimen negatif sikit terhadap kerajaan. Tapi kalau pilihan raya itu lambat lagi, kemudian kita tak tahu sentimen ketika itu. Itu sebab kalau kata ada pihak-pihak buat kaji selidik kan, kadang keputusannya kejap kata PN popular, kejap BN popular, kejap PN popular, kejap BN, tak tentu. Jadi begitu juga kalau dekat pilihan raya mungkin kita boleh agak sikit-sikit. Lagi kalau lagi lambat, macam mana kita nak tentukan mood pengundi ketika tu? Okey, baiklah Datuk. Ya. Dalam keadaan sekarang ni kita lihat yang sekarang ni tengah overdue sekarang ni pilihan raya umum lah. Kalau kita yang betul-betul overdue sekarang ni kat Sarawak. Apa pandangan Datuk berkenaan dengan politik Sarawak pada waktu ini? Dia kalau dulu kalau waktu sebelum pilihan raya umum, biasanya politik Sarawak ni dia penting juga, signifikan juga.
Sebab dia akan menentukan juga sentimen Sarawak ni, dia akan merebak ke Semenanjung. Dia boleh merebak ke Semenanjung. Kalau dululah, waktu saya bekerja dulu, selalu diingatkan begitu. Mana apa-apa pun Sarawak ni bagi menang dulu, dia akan kalau menang besar, sentimen tu akan bawa ke Semenanjung, dia akan beri kesan untuk kita apa, barulah orang kata BN ni boleh menang lah dengan selesa di Semenanjung. Jadi kalau, tapi kali ni sangat berbeza. Dulu kita ada Barisan Nasional Sarawak, Barisan Nasional Sarawak, sekarang dah tak ada. Sekarang ni Barisan Nasional dia punya gabungan apa, Perikatan Gabungan Pribumi, Perikatan Sarawak, ya. Dia sekarang ni dia bersama menyokong kerajaan pusat, PN kan. Tapi masa pilihan raya akan datang, kita tahu Bersatu mungkin tak bertanding pun dekat Sarawak. BN tentulah tak bertanding, dia tak ada pun bahagian-bahagian di Sarawak. MCA, MIC, saya pun tak rasa akan bertanding di Sarawak. Mungkin yang ada parti Semenanjung yang bertanding, DAP, PKR yang akan bertanding untuk menyaingi parti-parti tempatan. Kalau beginilah keadaan dengan gabungan yang sedia ada tu, saya rasa gabungan ni tak ada masalah untuk menang besar pada pilihan raya negeri. Cuma mereka nak tengok siapa yang menang besar di Semenanjung nanti pada pilihan umum, untuk dia ikut siapa. Sebab dalam keadaan sekarang secara umum orang melihat kerajaan di Sarawak ni, dia ikut siapa yang menang di pusat, dia akan ikut. Atas sebab tentu dia akan terus ikut. Tetapi kalau orang tanya saya, mana yang lebih baik? Mereka lebih suka PN ke lebih suka BN? Kan? Saya rasa kalau dengan sejarah mereka ni lama berada dalam BN, mungkinlah di hati mereka mungkin lebih suka pada Barisan Nasional. Sebab Sarawak ni lama diperintah, dipimpin oleh Barisan Nasional. Jadi dia dah faham flow dia, macam mana politik dia, dia dah tahu macam mana nak sesuaikan keadaan politik pusat dengan negeri, dia tahu dah. Kalau PN ni susah, dia punya budaya dia berbeza. Dia tak ikut acuan BN, dia tak ikut acuan PH pun, dia acuan dia sendiri. Dan di kalangan dia yang dalam tu, dia ada 3 parti besar yang menguasai apa? Bersatu ni sebagai parti utama dalam PN ni. Orang daripada UMNO, orang daripada PKR, orang daripada Bersatu tu sendiri. Jadi acuan dia tak jelas, gaya kepimpinan dia macam mana pun tak jelas. Masing-masing ada cara sendiri dan belum serasi lagi lah. Waktu sebab dia masih pendek, tempoh merintah pun baru setahun lebih sikit. Jadi kalau dah lama merintah ni, mungkin dah faham lenggok cara pentadbiran ketua dia, presiden parti tu macam mana, kan, pimpin menteri-menteri ni macam mana. Yang sekarang ni susah sikit, kan, penyesuaian tu perlu masa sebenarnya. Tapi kalau kita katakanlah kita bagi peluang kepada PN ni untuk terus bersama-sama, adakah kita akan berpeluang, PN itu sendiri dapat berpeluang untuk memenangi PR15? BN kalau bersama dengan PN. BN bersama dengan PN, dia kalau BN bersama PN, kalau peringkat awal dulu pengamatan kita lah, kita mengerti sebenarnya berpeluang cerah untuk menang banyak kursi kalau gabungan BN, PAS, Bersatu, 3 ni sebenarnya mereka boleh bentuk kajian sendiri pun, dan akan ada yang buat analisis bahawa 2/3 pun boleh dapat waktu tu kalau UMNO, BN, MIC, MCA, PAS, Bersatu ni bergabung dalam satu perikatan baru dan bertanding pada pilihan raya, dan hanya berlawan dengan PH yang hanya kuat dengan DAP, PKR dan Amanah, kemungkinan menang besar. Sebab waktu tu senang, perikatan baru bandingkan dengan PH yang dah terbukti banyak kelemahan masa memerintah 22 bulan tu, mudah. Tapi sekarang 3 penjuru, kalau BN keluar bertanding 3 penjuru, susah sikit. Itu macam saya cakap tadi, saya tak rasa ada antara 3 parti ni akan dapat 112 kursi parlimen. Saya tak rasa. Dan isu yang timbul pula, kalaulah tak ada, kalau 3 parti ni tak dapat simple majority, jadi siapa nak berkawan dengan siapa? Dalam UMNO pun isu besar juga ni. Katalah UMNO lah dominan lah, UMNO menang 80 kursi lah, masih tak cukup. Dengan siapa dia nak berkawan untuk bentuk kerajaan untuk dapat sekurang-kurangnya 112 kursi? Adakah dengan MCA
yang sekarang ada 2 kursi, kita pun tak tahu berapa kursi DAP yang MCA boleh rampas. Ada ke? Orang tertanya-tanya. Sekarang ni tak nampak lagi mana kursi parlimen yang MCA boleh rampas daripada DAP. Tak berani orang nak sebut pun dekat mana. Yang kedua, MIC. Sekarang dia ada di Tapah. Macam MCA dia ada di Air Hitam kan, dengan Tanjung Piai. Itu pun kawasan dominan majoriti Melayu. Sama dengan Tapah, kawasan majoriti Melayu. MIC ada 1 kursi. Adakah MIC boleh dapat tambah 2-3 kursi lagi? Adakah MCA boleh tambah lagi 10 kursi ke? Kita tak nampak lagi bayangan ni. Jadi kalau begitu seolah macam UMNO je lah yang perlu berusaha keras ni untuk dapatkan sebanyak mungkin kursi. Tetapi UMNO pun tak mungkin bertanding lebih 100 kursi. Sebab kalau dia bertanding banyak boleh, bukan tak boleh. Tetapi ialah semua terhad. Kalau nak bertanding terlalu banyak pun tak guna, baik fokus tempat yang boleh menang je. Tempat bertanding tapi kalah buat apa? Kan? Itu ceritanya pada UMNO lah kan sendiri dan juga ni. Tapi kalau kita katakan bahawa mungkin agaknya pilihan raya ni ya UMNO memperkecilkan jentera pilihan raya tapi bertanding lebih banyak lagi. Apa keberangkalian yang boleh kita dapat? Saya tak rasa, tak fikirlah UMNO akan kecilkan jentera dia. Sebab UMNO ni dia dari segi jentera dah tersusun. Dia ada jentera PDM dia ada jentera pilihan raya di peringkat DUN dia ada jentera di peringkat parlimen dia dah tersusun, dia berpengalaman, parti yang berpengalaman. Cumanya dalam pilihan raya ni kita fahamlah, setiap kali pilihan raya kita dengar benda yang sama je, peruntukan tak cukup sampai ke bawah. Itu dalam keadaan mewah, ada duit lah, ada duit lah. Ini dalam keadaan tak ada duit, kita boleh agaklah keadaan senario bagaimana yang boleh berlaku pada jentera-jentera ni. Mereka tak boleh mengharap peruntukan seperti dulu. Yang pertama, dia tak boleh harap dah begitu. Yang kedua, mereka perlu bekerja keras. Sebab kali ni demi survival UMNO tu sendiri. Ditakdirkan UMNO kalah lagi. Kali kedua, kan? Adakah UMNO boleh bangkit semula dengan lebih cepat untuk memulih keadaan? Itu orang selalu bercakap dengan saya, kawan-kawan kalau sembang. Takut dia jatuh-jatuh kalah jadi macam UMNO Kelantan, dia kata. Dia sensitif lah sikit bunyi macam UMNO Kelantan. Dia tanya kenapa? Berapa puluh tahun tak bangkit-bangkit, dia kata. Kalau kalah macam dekat UMNO Kedah, dia kata tak apalah, kalah ni lepas tu naik balik. Kalau Terengganu tak apa, kalah boleh naik balik. Kelantan tak naik ni berpuluh tahun, dia kata. Macam mana? Dia kata. Jadi kalau kali ni kalau UMNO bertanding, kalau jentera UMNO tak bersungguh-sungguh untuk mencari kemenangan, susah juga UMNO dan Barisan Nasional di masa akan datang. Adakah mereka boleh bertahan lagi? Takut makin lama makin sokongan mereka, orang pengundi dan rakyat beralih kepada parti lain yang diorang fikir mungkin ada harapan baru kepada rakyat. Mungkin. Ya, kalau sebab kalau daripada macam tu maksudnya ya, walaupun kita ni dilihat ya secara kasarnya ada orang kata ada usaha untuk ada usaha untuk memimpin rakyat, tapi di peringkat atas. Tapi kalau katakan di peringkat bawah tak menarik juga tangan rakyat, tidak menarik tangan-tangan rakyat ni pun tak menjadi juga. Ya. Kan? Okey. Sekarang ni kalau kita lihat balik ya, kalau kita dah ada sentimen kluster mahkamah kan, yang pula kita kata sekarang ni kalau kita tengok balik ya, kepada okey, baiklah. Macam mana yang kita boleh kena yakinkan akar umbi UMNO ni ya, akar umbi bawah ni, orang UMNO sendiri ya, untuk kita nyatakan bahawa kita ni dalam keadaan yang mana upper hand sekarang ni, lebih tinggi berbanding dengan PN, berbanding dengan PH sekarang. Dia secara umum kalau kita tengok kalau dibandingkan di kacamata rakyat biasalah, kita jangan tengok orang UMNO semata-mata lah Kalau dibanding BN dengan PH, orang mungkin akan terfikir kebaikan BN balik berbanding PH. Sebab dalam 22 bulan tu huru-hara sebenarnya. Bukan huru-hara maksud dia keganasan, bukan. Maksud saya dari segi pentadbiran tu tak berapa cantik.
zaman PAS tu. Jadi orang bawah ni mungkin harap kerajaan stabil yang penting. Kalau tak stabil macam sekarang ni, tak tentu kan. Tak stabil macam sekarang, pelabur pun was-was nak masuk. Besok kalau dia masuk, tengok waktu dah okey semua, dah sign semua, tengok bertukar kerajaan, bertukar polisi lagi. Diorang pun pening. Jadi kalau kita nak rakyat konsisten menyokong kita mesti menawarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik daripada sebelum ni kepada rakyat. Kita pun ialah tak boleh nak bernostalgia sangat dengan kebaikan-kebaikan lama kita. Kita kena tawar yang barulah kepada rakyat supaya rakyat tengok apabila masa pilihan raya nanti okeylah. Lepas saya banding dengan tiga-tiga ni, PN, BN, PH, saya rasa BN ni walaupun manifesto dia taklah sehebat manifesto PH dulu, tapi dia ni lebih realistik. Mungkin rakyat akan lebih suka begitu banding kita tawarkan manifesto yang muluk-muluk ni, manis sangat bunyinya kan. Toll free, siapa tak nak kan, contoh kan. Tetapi kemudian kita tak tunaikan pun. Lebih baik kita bagi sesuatu yang sederhana mungkin, tetapi boleh melekat di hati rakyat. Saya rasa ini bukan pemimpin yang suka kencing ayat. Ialah macam PH kena teruk. Saya tengok orang pakatan hancing, kaki kencing, bodoh tak bertebing, ayat yang macam ni sangat popular tu kan. Waktu orang komen tentang Pakatan Harapan pemerintah tu, ialah semua orang terkejut. Saya pun terkejut. Saya waktu saya jadi wartawan dulu pada tahun 90-an tu, saya banyak buat liputan pemimpin pembangkang. Ya, kita biasa pergi dia ceramah dia orang, biasa mesyuarat. Bercakap hebat. Mengkritik poin-poin dia hebat. Berceramah hebat. Tapi bila jadi menteri, dia timbal menteri, kita pun pelik. Senang cakap lah, orang kata, macam bodoh pula. Dulu bercakap pandai kan, macam mengkritik memang idea dia bagus kan. Tapi bila bagi peranan, tanggungjawab, dah bagi jawatan, dia tak boleh buat. Seolah-olah dia pun tak tahu apa nak buat. Bukan saya nak kata pemimpin dia baru, tak. Saya kata itu ayat mudah lah, kita faham. Tiba-tiba dia macam hilang punca lah. Hilang punca. Itu pelik. Tapi kalau diorang boleh kekalkan momentum tu dengan idea dia diorang waktu dia pemangkang tu, diorang boleh mengkritik dia, kritis juga kan. Dia punya kritikan tu kadang-kadang tu betul. Memang benda tu kerajaan perlu ambil perhatian ketika daripada pembangkang ni. Tetapi apabila mereka lebih tanggungjawab, sebab rakyat melihat bila diorang pandai kritik, besok kalau diorang jadi kerajaan, diorang boleh buat yang lebih baik daripada apa BN buat. Tetapi apa berlaku bila bagi tanggungjawab, lagi teruk pada BN pula. Itu yang bila naik kerajaan baru peringkat nasional ni pun, okey tak apa, rakyat nak tengok pula. Yang ketiga pula. Lepas BN, yang kedua PH dah tengok dah. Tengok perikatan nasional pula. Dia lebih bagus ke atau lebih hancur? Lebih cacar marba banding PH atau ni. Dalam keadaan sekarang saya tengok PN ni nak dapat momentum tu susah juga. Dalam keadaan ialah menteri dia pun macam saya cakap lah, rakyat pun tak kenal. Kebanyakan menteri, timbalan menteri tak kenal pun. Ini baru ni heboh pula. Orang yang kalah pilihan raya pun, hilang deposit pun jadi timbalan menteri. Dah jadi tadi isu lagi. So isu tak berhenti-henti. Dalam media sosial pula, orang hari-hari main isu politik. Yang suka tak suka politik, ada je yang tak kena mata dia tulis. Macam saya selalu upkan dalam Facebook page saya kan. Saya selalu upkan isu-isu, bukan saja libatkan PN, BN pun sama, UMNO pun saya. Bukan apa, saya suka nak tengok pandangan orang terhadap satu isu. Sebab pandangan orang ni, orang lain ni, kadang-kadang jauh lebih bagus daripada pandangan kita. Kita dah tahu pendirian kita, pandangan kita. Kadang-kadang idea mereka ni bagus. Selain orang yang jenis kaki kecam, kaki maki, kaki haters ni lah. Haters ni kan. Itu tak apalah, kita faham. Macam mana tak boleh buang, biar je lah. Dia memang perangai dia macam tu, kita terima je. Tetapi saya lebih suka nak tengok komen-komen orang yang berbeza, yang something yang bagus, yang kita boleh kongsi kemudian kepada kerajaan. Kan, kepada parti, supaya cuba tengok idea orang ni. Mungkin dia boleh menyelesaikan isu-isu yang penting dalam negara. Sebab kita mungkin menganggap macam dulu Datuk Seri Najib selalu cakap, zaman kerajaan menganggap diri dia serba tahu tu dah berakhir. Ya, sebab kadang-kadang idea ni mungkin datang daripada penjaja pasar Ramadan je pun. Yalah, betul. Mungkin budak dispatch je. Mungkin yang riders yang hantar makanan ni pun, idea dia diorang ni kita tak boleh pandang sepi kerana mereka yang berada di bawah ni. Mereka berada di bawah, mereka yang rasa kesusahan, keperitan, dan mereka nak rasa penyelesaian yang boleh meredakan kesusahan orang. Kita yang berada di bawah atas ni, ialah kita main agak-agak, buat macam ni, boleh selesai lah ni. Buat ini, selesai lah ni. Tak semestinya, dengar juga pandangan diorang.
Kalau dulu kerajaan boleh minta pandangan, tanya pandangan orang bawah untuk sebelum buat bajet contoh kan. Betul. Kenapa dalam isu-isu semasa sekarang ni tak boleh dengar? Macam itu keluhan pasal isu exhaust. Marah anak-anak muda ni. Betul. Kalau isu exhaust tu agak-agak menguntungkan kerajaan PN. Tak juga. Tak dengar pandangan dia orang, tak apalah, you boleh rugi. Contoh, Betul. isu exhaust, isu cermin gelap. Ni semua libat anak muda. Ramai libat anak muda. Jadi isu-isu begini kalau kerajaan buat tak peduli, macam isu sekarang, orang tak ada kerja. Pengangguran tinggi. Betul. Peluang pekerjaan baru tak ada. Lepas tu ada orang setengah sibuk halau lah pekerja asing ni supaya orang tempatan boleh isi. Kilang-kilang majikan ni tak sebarangan dia nak buang pekerja mahir dia, dah lama kerja, gaji dia pun tak berapa mahal, tiba nak masuk orang baru macam tu. Itu pun tak konsisten. Jumlah cukup tak nak isi ni. Yalah. Kalau dia buang 200 orang, tak silap yang memohon kerja ni 30-40 orang je. Siapa nak buat kerja kotor berat ni semua ni? Yalah, betul. Kan? Tak sebarangan majikan nak buang-buang pekerja asing dia. Kan? Kita nak buang tambah macam kerja di ladang. Kalau dibuang pekerja Indonesia, pekerja Bangla ni kan, macam tu je, halau dia, masukkan pekerja lokal. Tengok tu tak cukup jumlah. Mau tak busuk buah sawit tu. Yalah. Itulah cerita dia. Okey, baiklah Datuk. Ya, dalam keadaan situasi sekarang ni, ya, apa pandangan Datuk yang boleh membezakan di antara PN dan juga BN? Sebab BN pun sendiri sekarang ni ada dalam kerajaan PN. Jadi macam mana nak buat segregation, nak buat pembahagian? Dia benda dia tak nafilah. Di bawah ni habis keliru semuanya. Habis keliru semuanya. Sebab bawah ni semua dah habis keliru. Dah keliru habis je. Ha. Cara penyelesaian yang paling mudah, buat je satu ketetapan. Kalau macam BN tak nak dah bersama dengan PN, umum je keluar secara rasmi. Kan bila macam sekarang isu dia bila nak letak jawatan menteri-menteri ni. Yalah, keputusan muktamad pada yalah sebab perhimpunan dah putuskan terpulang pada MKT UMNO. MKT UMNO. Kita tengoklah petang ni. Apa dia punya putusan kan? Yalah, dia orang politik. Ya. Dia lebih faham macam mana sanggahan politik ni, dia lebih faham apa buat A, apa akan berlaku selepas ni, buat B, apa berlaku selepas ni. Dia lebih faham. Dia orang atas, kita yang bawah ni memati je. Yalah. Dan kita ni akan bising bila benda tu menekan kita. Menekan kita. Kalau tak menekan kita, tak ada ni, tak ada masalah. Kalau ekonomi berjalan elok, tak ada masalah. Betul. Rakyat ada kerja, nak tukar kerja pun senang, tak bising. Betul. Rakyat tak lapar, tak ada masalah. Betul. Pasal Ramadan orang boleh berniaga macam biasa, tak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang ni, bila apa berlaku dalam kerajaan tu, memberi kesan secara langsung kepada rakyat ni. Bukan secara langsung tu pelan-pelan, terus kesan dia. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke pelosok. Itu yang rakyat tak boleh diam. Kalau dulu mungkinlah terbatas, rakyat